Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ni ada satu sesi lagi pasal redox signaling molekul sekali lagi. InsyaAllah cerita pasal redox signaling molekul ni sangat luas So banyak jurnal lah, saya tak tahu puluhan ke ratus jurnal-jurnal perubatan, jurnal-jurnal sains perubatan, biologi kan, biomolekul Masya Allah. Kita mulakan dengan kitab dulu insya-Allah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey tuan-tuan dan puan, kita mulakan dengan tajuk perbincangan kita masih lagi sekitar tajuk redox signaling molecule ataupun short form dia RSM, redox signaling molecule. So tajuk ni sebenarnya banyak lagi input-input, poin-poin, fakta-fakta yang belum kita discuss dan perlu digali dengan lebih mendalam lah, supaya kita nampak betapa pentingnya, betapa kesan RSM ni kepada tubuh kita untuk kesihatan, untuk kecantikan dan juga untuk membantu merawat penyakit, membantu merawat penyakit insya-Allah, dan juga awet muda masya-Allah. Okey. So kita kena cerita sikit-sikit lah, tak nanti kita pun tak mampu nak nak digest lah benda baru insya-Allah. Okey, tajuk kita kali ni kita buat tajuk kecil-kecil kan, kita kupas tajuk subtopik yang lebih fokus kan. Okey insya-Allah. Okey, tajuk kita kali ni macam mana atau bagaimana redox signaling molecule RSM ini dapat memberi impak yang signifikan kepada kesihatan sel tubuh kita secara intensif dan secara menyeluruh, seluruh tubuh kita. Dia memberi impak kepada sel, bukan satu dua sel ataupun sel-sel tertentu pada tisu tertentu ataupun pada sel-sel pada organ-organ tertentu, bukan pada sel tertentu atau sel-sel tisu tertentu atau sel-sel pada organ tertentu, bukan malah secara menyeluruh keseluruhan tubuh kita, organ otak, kulit, mata, sistem saraf, jantung, paru-paru, otot, tulang, sistem penghadaman, usus besar, usus kecil, kolon, rektum, perut kan, dan juga sampai ke tahap sel dalam gene sekali, iaitu genetic expression ataupun dalam bidang kajian epigenetics, insya-Allah. So sangat deep dan intensif dan menyeluruh. Sebab tu kesan dia iaitu yang dipanggil healing crisis yang kita dah bincang dalam 3 tajuk lepas. Healing crisis yang agak kuat juga healing crisis, sebab dia memberi impak kepada sel secara intensif dan menyeluruh, deep into the cell, into the genetic gene, bukan gene tu, genetic gen. So saya tengoklah daripada pengamatan saya, pemerhatian kami lah selepas digunakan oleh diri sendiri, ahli keluarga, kawan-kawan dan kepada pesakit-pesakit lah, masya-Allah. Saya sebenarnya adalah pengamal perubatan herba Melayu tradisional yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia lah. So memang saya gunakan sejak saya
join dengan Asia Redox, dan saya buat sedikit kajian lah, kajian secara literature, bukan kajian dalam makmal. Makmal dah banyak dah orang kaji, kita just baca hasil kajian diorang lah, dan kita nak baca pun nak kena faham, nak kena faham setiap poin-poin, fakta-fakta yang digambarkan lah dalam jurnal tu. Itu memang kena deep betul lah, kena digest betul, baca perlahan kan, dan berulang kali nak memahami. Dan lepas tu dah memahami, kita nak amal, lepas tu kita dah rasa kesan ni, Masya Allah begitu. So Masya Allah, dah beri pengalaman saya sebagai pengamal perubatan alternatif atau perubatan naturopathic, naturopathic medicine, perubatan alami. Kami menggunakan kaedah pemakanan herba kan, homeopati dulu awal tahun 1990-an saya guna homeopati juga kan, sampai sekarang pun masih boleh, masih lagi boleh, sebab saya kaji pasal homeopati ni lama juga dulu, deep juga. So homeopati, herba dan pemakanan. Dan sekarang timbul pula teknologi yang terkini, redox signaling molecule, Masya Allah. So satu persatu kan keluar. So sebenarnya RSM ni, teknologi ni ataupun RSM, bukan teknologi, RSM, redox signal molecule ni, molekul isyarat redox ni memang dah ada dalam badan kita kan, dalam sel kita, dibuat oleh sel kita sendiri, itu oleh organel mitokondria kan, kita dah cakap dah itu kan. So kita kena selalu ulang supaya kita bila selalu dengar, dia masuk dalam otak kita dan kita belajar boleh faham, kan, kita boleh cakap balik kan, Masya-Allah. So kena selalu dengar dan selalu cakap, dan sikit-sikit dia akan faham, sikit-sikit dia akan, walaupun kita tak faham sains tak apa, perlahan-lahan, Masya-Allah. Jadi saya gunakan redox signal molecule ni dalam masukkan salah satu dia dalam rejim rawatan kami menggunakan kaedah pemakanan dan herba. Buat masa sekarang ni kita fokus sini kan. So Masya Allah, dia punya impact, dia punya kesan healing crisis tu sangat ketara, menunjukkan bahawa redox signal molecule yang dihasilkan di luar tubuh kita, itu melalui pemprosesan di kilang lah, setakat sekarang, waktu sekarang ni, currently kan, hanya ada satu produk redox signal molecule di dunia, iaitu kilangnya di Utah ke di Amerika Syarikat lah. Dia yang memproses dan mendapat patent lah, dapat patent. So satu-satunya company yang ada facility dan teknologi di Utah, Masya Allah. So dia menghasilkan molekul isyarat redox ni dalam air minuman lah, air dan garam dalam botol biru tu kan, Masya Allah. Jadi bukan senang nak produce dia pun, bukan senang, dan juga lepas menghasilkan molekul isyarat ni nak stabilkan dia, itu pun satu kaedah lagi. So banyak technicalities yang agak detail, protokol-protokol yang perlu diikuti lah, Masya Allah. Jadi tak apalah, itu kita tinggal kat diorang lah, saintis yang buat kerja. Kita nak guna je, sebab kita nak dapat manfaat redox signaling molecule, untuk khususnya kepada orang yang ada masalah kesihatan ataupun ada penyakit lah, senang lah, sebab kita rawat memang penyakit lah kan, masalah kesihatan dan juga penyakit, insyaAllah. Okey, walaupun orang tu tak ada penyakit kan, muda, umur 20, 30, tapi setengah orang, sebahagian kecil lah, jangan takut pula tentang krisis pemulihan. Ada orang dengar krisis pemulihan takut,
Padahal kita seronok. Sepatutnya kita bila kita tahu satu produk suplemen kan, itu menghasilkan kesan pemulihan, healing crisis, kesan pemulihan atau proses detoksifikasi. Jadi patutnya kita tahu bahawa produk tu sangat berkesan untuk mengubah sel, tisu dan organ kita yang tengah sakit kepada sel, tisu dan organ yang normal, yang abnormal kepada normal, yang sakit kepada sihat. So berlakulah perubahan fisiologi, kefungsian sel tu berubah. Jadi perubahan tu yang kita rasa sebagai healing crisis. Ini secara umum, secara umum kita nak memaham. Itu kita sebut healing crisis ni adalah satu proses detoksifikasi oleh tubuh kita, tambah sekali dalam sel. Dalam sel itu yang kita rasa kesan pemulihan. Apa itu kesan pemulihan? Kesan pemulihan adalah di mana simptom penyakit yang kita alami, yang sedang kita alami bertambah lebih sedikit bila kita ambil sesuatu penawar atau ubat, ataupun ubat alami, penawar alami, bukan ubat-ubat kimia sintetik. Tak, dia tidak menghasilkan healing crisis. Dia terus baik, dia lain dan kategori. So sebab rawatan secara alami dia mesti mengoptimalkan fungsi sel. Fungsi sel ni macam-macam lah, metabolisme, detox kan, dia boleh neutralkan radical bebas, dia menghasilkan tenaga, metabolisme menghasilkan tenaga kan. Proses metabolisme ada katabolisme, menguraikan satu molekul, anabolisme, membina sintesis sesuatu molekul yang lebih kompleks, yang lebih besar kan, begitu. Dan juga genetic expression kan, so sama ada menggunakan enzim atau tanpa enzim. So benda ni sentiasa berlaku dalam sel kita. Jadi bila berlaku healing crisis, sebenarnya sedang berlaku kesembuhan. Yakinlah bahawa itulah satu kesembuhan yang sedang berlaku. Tapi ada juga orang yang tak rasa healing crisis ni kan. Memang ada orang yang tak rasa. Banyak orang tak rasa. Sebahagian kecil saja yang rasa lah. Cuma saya perhatikan dengan RSM ni lebih banyak orang rasa kesan pemulihan. Jadi saya dah ceritakan dalam tajuk lepas, cara untuk meminimalkan, mengurangkan atau mengelakkan terus kesan pemulihan. Kurangkan dos, kurangkan frekuensi kan, selangkan pengambilan dari segi frekuensi, maknanya selang sehari, selang 2 hari, selang 3 hari, ikut kemampuan tubuh kita untuk mengharungi ataupun menghadapi healing crisis tersebut. So healing crisis ni macam-macam, dia tengok organ-organ apa yang berlaku kan. Jadi sebenarnya very important RSM ni dalam proses untuk membantu merawat. Sebab kita bidang perubatan, memang kita sebut merawat teruslah. Membantu merawat, membantu reverse, membantu detox, begitu membantu proses ini yang kita rasa pertambahan dalam simptom yang kita duk alami. Tapi ada setengah orang juga ada healing crisis, dia tak ada rasa-rasa simptom tu, dia tak ada rasa, dia sihat je, tapi tiba rasa macam nyucuk-nyucuk di tapak kaki, kan, macam kebas-kebas sikit, ataupun dia rasa sakit kepala sikit, atau dizzy sikit, pening sikit kan, sikit semua sikit-sikit, ataupun dia rasa angin bertambah, orang gastrik lah, itu orang gastrik. So macam-macam simptom healing crisis, ataupun simptom yang bertambah, ataupun simptom yang kita tak rasa sebenarnya kita akan rasa. Itu semua termasuk dalam proses healing crisis. Jadi
menunjukkan betapa potentnya molekul RSM ni untuk reverse penyakit, untuk memulihkan fungsi sel kita yang dah terganggu, terjejas kepada fungsi sel yang normal, yang seimbang, yang stabil, yang dalam keadaan homeostasis, untuk mengembalikan fungsi sel yang normal, seimbang dan homeostasis. Homeostasis ni seimbang lah, dia lebih scientific, lebih spesifik, lebih medical sikit kan, right? Sebenarnya bagus, sebenarnya bagus. So saya nak tekankan bahawa memang very potent up to cellular dan genetic level, RSM ni betul-betul, dan secara menyeluruh. Dan setiap orang dia punya healing crisis dia mungkin tak sama, walaupun penyakit sama, tapi tempat dia kena healing crisis, simptomnya bertambah, sakit ke, menyucuk ke, kan. Ada orang keluar jerawat, keluar macam saya, healing crisis saya pasal saya ada alahan 30 tahun dulu, masa umur 20-an belasan, dekat kulit tangan ni, keluar gatal-gatal lah, kulit jadi kasar, tapi sekejap je, 2-3 hari 4 hari lepas tu clear. Itulah healing crisis yang benar. Tapi dengan syarat, nak dapat healing crisis yang macam saya dapat ni, cepat, dia clear off cepat, kena jaga pemakanan. Macam saya dah sebut lah dalam video lepas, tak payah ulang. Jaga pemakanan, makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif, bebas residu racun pertanian. Ini 5 konsep penting dalam mengamal pemakanan sihat, Masya Allah. Jadi kita punya healing crisis tu cepat clear off. Dia akan komplement, RSM ni akan komplement dengan input yang kita ambil, pemakanan yang kita ambil. Masya Allah, begitu barulah kita alami healing crisis yang mild atau sederhana dan cepat clear dalam masa beberapa hari, kan. Tapi tengok jenis penyakit juga. Kalau orang tu lemah, dia lama sikit lah. Tapi kalau dia dah amal makanan whole food alami, dia akan improve, automatik akan improve. Tambah RSM dalam dia punya regime rawatan dia, tak kira lah ubat hospital ataupun ubatan alami, herba dan pemakanan, dia akan membantu merawat penyakit dengan cepat, Masya Allah, dengan drastik, Masya Allah, banyak. Dia bukan magic, RSM ni bukan magic, bukan makan-makan terus baik, tak. Dia bukan gitu, dia bukan painkiller, dan dia bukannya ubat. Dia tak ada bahan aktif untuk menyembuhkan penyakit. Dia bukan anti radang, dia bukan antioksidan, dia bukan silap. Saya nak sebut tu anti kita sebut kemudian, antiviral. Dia antiviral. Yes, dia antiviral. Direct antiviral. Itu kita cerita kemudian, Dia bukan bahan yang mengandungi bahan aktif untuk merawat penyakit. Tak ada. Dia hanya air dan garam saja, air dan garam saja, tapi air yang pure, garam yang pure, sodium chloride, yang pure. Jadi disebabkan healing crisis yang berlaku, ataupun orang sebut healing crisis dengan dikaitkan dengan perubatan alami, kita takut nak guna. Jadi kita rugi. Sebenarnya itu bagus untuk kita. Saya nak highlightkan bahawa jangan takut dengan healing crisis yang berlaku semasa menjalani rawatan secara alami. Jangan takut. Cuma kita janganlah terlampau berani sangat sampai kita bila berlaku healing crisis kita tingkatkan dos lagi, biar dia detox cepat. Tak boleh. Itu sampai kita sakit tak tahan, tak boleh lah, kan. Itu sebab tu kita kena faham macam mana kita nak manage healing crisis. Nak manage healing crisis. Ada orang batuk, dia bertambah batuk lagi, teruk, tambah teruk batuk dia. Ada saya bagi dekat orang yang kena COVID ataupun influenza, dia teruk.
ada tu dia cepat baik clear off. Ini bergantung pada tubuh masing-masing kan. Tubuh dah mungkin genetik jugalah, wallahualam, dan juga pemakanan environment begitu. Dan juga kekuatan tubuh, kelemahan tubuh dia. Kemungkinan dia ada kelemahan genetik yang tertentu, spesifik genetik, kelemahan genetik tertentu, macam kekurangan penyerapan vitamin B kompleks. Macam saya ada kelemahan genetik dari segi penyerapan vitamin B6 dan B12. Saya ada saya rasa dalam 40%, 48 dengan 50% begitu. So dia tak diserap dengan optimum 90% macam orang normal kan, 80%, 70% kan. Juga orang yang mengalami masalah sel darah merah, orang penyakit apa tu, thalassemia, ada ovulocytosis, bentuk sel darah merah dia lonjong macam telur, patutnya bulat macam cakra kan, lonjong. Ada masalah dari segitu, ataupun kekurangan ataupun keadaan anemia, kekurangan sel darah merah disebabkan macam-macam faktor. Faktor pemakanan, maksudnya kekurangan zat-zat tertentu, vitamin tertentu kan, vitamin B kompleks, iron ataupun magnesium, kalsium kan. So yang boleh menjejaskan pembentukan sel darah merah, pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. So semua ni ada efek kepada pengangkutan dan penyerapan dan bioavailability oksigen kepada sel kita untuk digunakan oleh sel menghasilkan tenaga. So orang yang begini kan menghadapi masalah dengan sel darah merah pada peringkat mana pun, punca apa sekalipun, ini memang ada healing crisis lebih sikit. Ini crisis dia, yang tu kita terangkan kemudian, itu lebih spesifik tajuk dia. So sekarang ni kita kita nak terangkan bahawa healing crisis jangan takut, kan, jangan takut. Saya dulu healing crisis lama, berbulan-bulan masa mula-mula mengenal dan menjalani perubatan naturopathy ni kan. Tak tahu cara macam mana nak mengoptimalkan, mempercepatkan healing crisis kan. So daripada situ saya belajar dan banyak buat penyelidikan macam mana kita nak mempercepat proses healing crisis. Masya-Allah. Alright. Okay. So dengan healing crisis ni menunjukkan bahawa proses yang dilakukan oleh RSM ni up to cellular level dan genetic level, deep sangat, dan menyeluruh seluruh sel dalam otak, mata, jantung, paru-paru, perut, semua, otot, tulang, semua. Sebab RSM kita dah tahu fungsi dia apa. Dia meningkatkan komunikasi antara sel-sel kita di seluruh tubuh kita yang berjumlah 100 trilion. Bayangkan, dia tingkatkan komunikasi untuk membuat pembaikan, repair sel-sel yang rosak, sel-sel yang radang kan. Itu. Kalau sel normal tidak berlaku apa-apa. Itu kebaikan RSM. Dia tidak menjejaskan sel yang normal, dia biar je sel normal, tak perlu nak bagi signal apa, nak bagi syarat apa, kau sihat, biar je lah. Maintain dia sebagai dalam keadaan yang homeostasis, seimbang. Yang tak seimbang, yang sakit ni yang perlu dikerjakan untuk dirawat, direversekan kerosakan sel yang berlaku tu kan. Itulah fungsi komunikasi antara sel yang dimulakan ataupun di-trigger atau di-boostkan oleh molekul RSM ni. Itu kebaikan dia, masya-Allah.
So dia sebagai macam satu doktor dalam tubuh kita. Dia fix up sel-sel, tisu, organ-organ yang sakit saja. Yang normal dia tak sentuh. Dia maintain, dia protect, dia bantu protect pula. Macam mana dia protect? Itu nanti kita terangkan. So sesi ni saya nak cerita secara umum je, nak bagi faham. Sebab sesi lepas secara terlalu teknikal sangat kan. Begitu. So bahawa molekul RSM ni, Masya Allah, dia memberi kesan impact yang sangat deep, intensif dan menyeluruh. Itu nak beritahu menyeluruh semua, meliputi seluruh sel, tisu dan organ tubuh kita. Tapi bukanlah magic, bukanlah magic, bukan dalam sehari dua. Tapi ada orang yang macam magic pun ada berlaku. Itu kes-kes tertentu lah, kes-kes tertentu. Tapi tak tertentu juga, ada juga banyak tentu. Maknanya ada beberapa orang ada yang berlaku macam magic pun ada juga. Cepat kesan dia, tanpa healing crisis, lepas tu dia lega cepat. Biasa kes ni tak kronik lah kan, biasanya begitu. Alright, kalau kes-kes kronik memang mengalami healing crisis. So jangan takut, jangan bimbang, cuma ikut protokol mengurangkan atau mengelak healing crisis dalam video yang lepas. Video ketiga saya tak silap saya, bagaimana mengurangkan dan mengelak healing crisis, itu kita dah sebut begitu. So teruskan pengambilan RSM ni 3 hari sekali atau 4 hari sekali, 5 hari sekali, tak apa, biar perlahan-lahan. Jadi orang mengalami healing crisis yang kuat, yang dia tak tahan, kita kena turunkan dos, kita kena merangkak perlahan-lahan macam jalan kuku. Tak apa, kalau kita nak cepat sangat, kita tak tahan, sebab dia mengeluarkan toksin daripada dalam sel, keluar sel, sistem limfa, cecair limfa dan dalam plasma darah. Itu yang sakit. Kalau banyak keluar kan, semua sel keluar, benda toksin, radang, sakit lah, berdenyut lah, apalah, macam-macam lah. Dia punya simptom healing crisis tu berlaku, dikeluarkan. Jadi kita kena minum air banyak, kita dah sebutkan. Tapi kurangkan dos, biar dia keluar sikit-sikit. Kita kurangkan dos supaya proses detox tu berlaku perlahan-lahan, dan dia diangkut ke organ-organ perkemahan, bawah pinggang, hati kita dan kulit, peluh, di clear off sikit-sikit, dan diangkut dengan cepat. Tapi toksin tu dikeluar sikit-sikit, jangan keluar semua sel. Kalau 1000 sel, 1,000,000 sel yang keluar, kalau organ yang terlibat organ besar kan, jadi banyak. Jadi kita tak tubuh kita tak boleh nak manage terlampau banyak toksin keluar kan, dalam masa yang pendek. Sebab tu kita kena reduce dose pada 10 ml. Kalau yang teruk sangat 10 ml tak apa, kurang lagi tak apa, 5 ml. Tapi konsisten, jangan tak minum langsung, takut tu kan. Sebab sampai tu masa nanti kita akan dapati bahawa healing crisis ni makin kurang, kita tingkatkan dos kan. Teknik dia sampai dapat 60 ml 2 kali sehari kita minum setiap hari RSM ni. Jadi kita akan makin kuat. Kita pun dah lupa dah healing crisis. Aku dah tak ada dah simptom tu, aku dah tak ada dah penyakit tu, Masya Allah. Begitu So begitu cara merawat dengan cara alami. So khusus untuk molekul RSM ni, memang dia detox very powerful, very potent, Masya Allah. Sebab dia mengarahkan sel-sel kita keseluruhnya untuk buat kerja. Buat kerja apa? Fix, reverse kerosakan dan penyakit yang dialami oleh sel tersebut lah. Begitu. So yang utama sekali detox lah kan. Dia nak kena stop oxidation kan, pengoksidaan sel dia kena stop dengan proses penurunan. Redox tu sendiri proses penurunan dan pengoksidaan. Jadi dia kena stop pengoksidaan dengan molekul-molekul antioksidan yang ada dalam sel kita, berjumlah 500 jenis. Taklah semua keluar sekaligus. Dia keluarkan mana yang penting untuk neutralkan bahan toksin, molekul toksin tersebut. Jadi tubuh kita memang smart enough, memang dah smart
intelligent lah. Memang intelligent dia. Sebab tu kita kena tingkatkan komunikasi sel. So komunikasi sel yang beri kena keluar molekul ni, molekul protective antioksidan glutathione pun entah berapa jenis glutathione dia. Glutathione sintes lah, glutathione hydroxylase ke apa benda. So ada banyak glutathione. So ada 500 jenis protein yang nak detox toksin dalam tubuh kita, dalam sel kita ni. So bila kita tingkatkan komunikasi, kita punya sel smart, dia akan buat kerja yang fokus untuk fix up sel, tisu, organ yang sakit saja. Macam tu cerita. Ini cerita lebih umum ni supaya lebih faham kan, so selalu teknikal. Alright, begitu. So saya punya concern dalam perbincangan hari ini adalah untuk beritahu bahawa jangan takut dengan healing crisis. Jangan takut, tapi jangan pula tak pandai nak manage healing crisis. Kena manage healing crisis tu. Kita manage dengan cara kurangkan dos dan kurangkan frekuensi. Jangan minum hari-hari, 3 hari 4 hari sekali ke 5 hari sekali kalau teruk sangat lah. Kalau kita boleh tahan, tak apa kan. Di samping tu, dengan step-step yang saya dah terangkan dalam yang lepas, sesi lepas tu, amalkan. Minum air, makan makanan buah-buahan, sayuran yang organik. Kau boleh makan yang organik, cepat betul healing crisis clear off. Masya Allah, memang dia komplement, dia cantik. Kawinkan redox segmen molekul dengan makanan organik, makanan whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif, bebas dari sudut racun pertanian. Saya tak sebutlah makan organik, nanti orang takut. So cara nak dapat makanan yang bebas ni macam-macam cara. Sama ada kita tanam sendiri, kita beli makanan yang produk yang organik, mahal sikit, ataupun kita boleh rendam air garam, cuci, basuh bersih, kurangkan kan lebih 90% bahan-bahan racun, dan pilih makanan, produk-produk makanan yang bebas bahan pewarna, perasa, pewarna steroid, emulsifier, bahan aditif kan. Begitu So yang itu boleh rujuk kepada video-video saya yang ada dalam channel Nizam Bidara. Ada 200 video lebih, saya rasa dekat 300 lah video. So saya dah terangkan video lepas. So cuba subscribe dan scroll cari search dalam channel YouTube Nizam Bidara, insya-Allah boleh dengar kat situ. So tak mau ulang banyak kali So semoga manfaat Jangan takut dengan healing crisis. Teruskan berjuang, insya-Allah kan. Kita berdoa dan tawakal dan amal makanan sunnah. Cara diet makanan kita yang saya nak bagi 2-3 tips diet yang sangat penting untuk membantu merawat, malah dia jadi ubat. Itu pertama, minum sebelum makan. Jangan minum selepas makan dalam masa 40 minit. Lepas 40 minit baru minum lagi. Tapi nak makan apa